Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar semua ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat lagi meneruskan My Quran Time, dan hari ini kita dalam sesi ulang kaji kita, iaitu surah Sad, halaman yang ke-453 sehinggalah ke halaman 458. Dan hari ini subhanallah, ulang kaji kita sangat istimewa. Kenapa? Kerana kita akan bersama dengan guru kita yang akan berkongsi ilmu dengan kita, dan tentunya juga tetamu undangan kita yang hadir ke teratak My Quran Time pada hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu guru kita yang tak asing lagi, yang senyum sokmo, yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madia Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. How are you today? Alhamdulillah. I'm good. Subhanallah, subhanallah. Jadi dia punya slang orang putih sikitlah. Sebab tetamu kita hari ni, kita bersama dengan special. Ya, our guest, special guest hari ini kita bersama dengan yang bahagia saudara Abang Mak Adam. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah. So I can speak Malay lah. Boleh. Alhamdulillah. Lega rasa kalau tak tadi memang prof sajalah hari ni. Allahu akbar. Jadi terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak. Thank you so much. Terima kasih kerana dalam kesibukan waktu Abang Mak, seorang pelakon sekarang, masya-Allah. Padat jadual dengan lakonan. Seorang penyanyi yang tak asing lagi. Itu hari pun dalam hijrahkan laguku di TV Al-Hijrah. Dan juga Abang Mak memiliki akademi, suara akademi, guru vokal, masya-Allah subhanallah. Kita ucap terima kasih banyak kerana kesempatan dan kelapangan singgah berkongsi dengan kami hari ini di My Quran Time. Sama-sama Ustaz, sebenarnya saya sangat rasa bertuah hadir di sini. Masya-Allah. Walaupun dengan masa yang sangat sibuk, Allah. tapi syukur alhamdulillah. Betul. Ada masa juga jumpa Ustaz dan juga Prof. Yeah. Handsome-nya Prof. Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi Prof, insya-Allah kita nak mulakan perjalanan ulang kaji kita pada hari ini, dan mana tahu hari ini selalu kita dengar beliau menyanyi. Mungkin hari ini kita akan dengar dia tarik taranum. Masya-Allah. Nantikan Jadi sahabat-sahabat penonton semua nantikan kita bersama dengan Abang Mak hari ini, insya-Allah. Silakan Al-Fadhil Prof. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi kita, saudara Mak Adam kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Seperti biasa, tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan pengajian Al-Quran kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, insya-Allah hari ini kita akan memasuki ataupun sesi ulang kaji kita. Sesi ulang kaji kita hari ini agak istimewa, dihadiri tetamu yang popular dah, satu Malaysia dah kenal, saudara Mak Adam kita. Hari ini perbincangan kita daripada halaman yang ke-453 sehingga halaman ke-458,
yang mana perbincangan ini khusus mengenai tentang surah Sad. Surah Sad yang kita telah bincangkan hari ini, dan kita akan bertanya juga sedikit sebanyak mengenai tentang beberapa perkara yang akan kita sebutkan bersama dengan saudara Mak Adam nanti. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat pertama dan ayat kedua daripada surah Sad ini yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Prof. Saudara Abang Mak Adam. Nak mengaji sebelah guru vokal. Segan. Takut kena tegur nanti. Bahaya tu. Boleh. Jadi nanti jemput untuk tegur Ustaz, saya dah dengar suara Ustaz tadi, rasa sejuk je. Masya Allah, takutlah subhanallah. Jadi kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita nak baca permulaan ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua surah Sad, membuka sesi ulang kaji kita pada hari ini insya-Allah. Jom gemakan suara kita dekat rumah ke ataupun dekat mana yang berada, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, Sad, demi Al-Quran yang mengandungi peringatan, tetapi orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan. Baik, ayat pertama ini Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang peranan Al-Quran itu sebagai peringatan ataupun memberi penjelasan. Jadi di sini mungkin kita ingin bertanya ataupun meminta pandangan daripada saudara Mak Adam sendiri, berdasarkan maknanya dengan pengalaman dengan Islam. Mungkin boleh ceritakan sikit, dan mungkin ceritakan sikit tentang pengalaman mendengar Al-Quran ke, ataupun ada tak apa-apa yang perkongsian yang saudara mungkin pernah lalui berdasarkan pengalaman dengan Al-Quran ataupun dengan Islam. Silakan saudara. Okey, terima kasih Prof. Okey, dari dulu lagi sampai sekarang apabila saya mendengar seperti Ustaz menyanyi tadi, saya sentiasa rasa tenang, rasa sejuk hati. Walaupun saya masih belajar, saya harap Ustaz boleh ajar nanti. Boleh insya-Allah. Dan juga kalau kita bercerita tentang agama Islam, saya punya perjalanan ni Prof memang luar biasa lah. Masya Allah. Ya, sebab daripada agama yang lain, macam mana saya betul-betul nak mengenali Islam ni, dia bermula daripada seorang kawan yang saya kenal, di mana apa yang saya tahu tentang Islam dulu-dulu, saya ingat Islam ni adalah satu agama yang sangat ganas dan sangat buruk, ekstrim dan tak elok. So apa yang saya lihat di televisyen, lepas tu apabila saya tengok orang Islam solat dulu masa saya kecil, bila bersujud saya takut. Sebab di Filipina kita ada satu hantu ni, di mana hantu ni dia bersujud. So masa kecil saya ingat, oh ni agama hantu ni.
So macam mana saya minda saya tu tertukar daripada seorang kawan. Sebab masa saya datang di Malaysia dulu, saya jumpa seorang kawan ni. Dia adalah orang yang paling baik saya jumpa Subhanallah. di dunia, Masya-Allah. dan dia adalah seorang Islam. Masya-Allah. So saya terfikir dan dalam hati saya bertanya, takkan dia masuk neraka? Saya lagi masuk neraka daripada dia, daripada segi perangai dia. So daripada situ minda saya terbuka tentang agama Islam, dan saya bermula mengkaji. Dapat pula jumpa isteri. Masya-Allah. Dia kawan dulu lah, bukan isteri terus. Kawan dulu. Lepas tu dia pula banyak bercerita, banyak mengajar tentang agama Islam. So dari situ Ustaz, saya betul-betul nak mengenali Islam sampai sekarang. Subhanallah. Tapi saya ni sangat, kadang-kadang ni kita tak ingat dengan masa yang sangat sibuk mengejar dunia, Masya-Allah. kan. Tapi terpaksa kadang-kadang sebab saya banyak responsibility daripada keluarga. Keluarga saya sangat besar. Dan diorang semua datang ke saya. So saya kena bekerja keras. Tapi kadang-kadang saya juga terlupa, kan. Kadang-kadang lupa solat, semua nak buat kemudian. So timing dia tak elok, tapi masih belajar, dan akan terus belajar dan akan mengenali agama Islam sampai saya tahulah. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini satu perkongsian yang sangat menarik sebenarnya tuan-puan. Bagaimana sebenarnya orang Islam ni sepatutnya dia menjadi contoh kepada orang lain supaya dia memberikan mesej yang benar tentang Islam itu sendiri. Sebab kadang-kadang mungkin kita nampak orang Islam ni bersikap yang tidak menentu, jadi kita ingat orang Islam itulah Islam. Sebenarnya mungkin apa yang ada di dalam Al-Quran tidak seperti yang digambarkan. Sepatutnya orang Islamlah yang seharusnya menjadi contoh, maknanya menjadikan dirinya sebagai satu pedoman yang boleh dijadikan, macam yang diceritakan oleh saudara Mak Adam tadi, rakannya yang datang, yang membantu dia, yang akhirnya dia kata, oh ini orang yang lebih baik daripada aku, katakan macam tu. Sepatutnya inilah yang kita semua sebagai seorang Muslim menjadi contoh dan melakukan kebaikan kepada semua orang, tidak kira sama ada mereka itu Muslim ataupun non-Muslim, kerana perkara itu adalah perkara yang diingatkan dalam Al-Quran sendiri. Oleh yang demikian, ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut dah. Allah Ta'ala kata wal Qur'ani dzikr, iaitu Al-Quran ini mempunyai peringatan. Sepatutnya kita jadikan Al-Quran ini peringatan, menjadi contoh kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, kita memberikan kelapangan kepada orang lain melihat Islam. Begitu juga pada halaman yang ke-454, Allah Ta'ala menceritakan tentang pergaduhan. Ada orang bergaduh ni saudara Mak Adam, dia bergaduh sebab berebut kambing. Dalam Al-Quran cerita berebut kambing punya pergaduhan. Sebelum kita nak masuk tentang cerita ni, kita minta Ustaz Tarmizi baca sekali lagi ayat berkaitan dengan perkara ini, iaitu ayat yang ke-21. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Terima kasih kepada Prof Dr. Ahmad Sanusi, saudara tamu jemputan kita Bang Mak Adam. Bang Mak Adam sebenarnya asal di Filipina. Filipina. Ya, Filipina. Patutlah betul kita dengar slang tu Filipina. Kalau boleh kami tahulah mula kembali kepada Islam tu ketika tahun bila tahun 2002. Setahun sebelum saya berkahwin. Tahun 2002. Ya. Subhanallah. Saya pun selalu ikuti juga sebenarnya Instagram Abang Mak. Memang betul Ustaz, beliau memiliki keluarga sangat besar di Filipina sana, selalu juga balik ke Filipin. Subhanallah. Jadi kita mudah-mudahan kita doakan terus dipermudahkan Abang Mak Adam kita untuk terus menyantuni keluarga, sebab Islam itu tidak pernah memisahkan di antara hubungan seorang anak dengan parent, kan, dengan mak ayah. Subhanallah, dengan adik-beradik, ahli keluarga, bahkan menjadi contoh. Dan mudah-mudahan satu hari mana tahu izin Allah Subhanahu Wa Taala
adik-beradik, ibu ayah, abang mak kan kembali juga bersama dengan abang mak dalam agama fitrah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, amin. Baik, saya baca dulu Okey Ustaz. Nak dengar suara. Subhan, suara akademi ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama baca ayat yang ke-21 yang terletak di halaman yang ke-453. Tadi saya dah cuba dengan bacaan Nahawan, yang ni saya nak cuba dengan bacaan Mujawwad Hijaz. Kalau tak jadi jangan marah Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, pada ayat yang ke-21 Allah Ta'ala berfirman, apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang bermusuhan ketika mereka memanjat dinding? Iaitu kisah ini sebenarnya mengenai tentang dua orang lelaki yang berebut mengenai tentang kambing mereka. Salah seorang mereka mempunyai 99 ekor kambing dan seorang lagi ni dipaksa untuk berikan kambing kepada yang 99 ini agar digenapkan kepada 100, lalu diminta agar Nabi Daud, iaitu nabi yang diingatkan dalam Al-Quran ini peranannya sebagai khalifah, untuk memberikan keadilan ataupun untuk menyampaikan keadilan sosial kepada masyarakat. Ini memberikan kita pengajaran sebagai seorang Muslim, kita hendaklah bertindak seperti seorang khalifah, memastikan manusia itu menerima kebenaran dan juga keadilan. Maknanya kalau diperlukan, maknanya tidak boleh orang yang dah kaya itu dikayakan lagi, tetapi yang miskin ditinggalkan kemiskinan. Maknanya ini tidak diajar. Mana boleh orang yang dah banyak begini dipaksa dikenakan pula kepada orang yang lain. Jadi berdasarkan kisah ini, mungkin juga kita boleh tanya pandangan saudara Mat Adam. Kadang-kadang kita tengok orang berebut-rebut cari rezeki, orang bekerja berebut cari rezeki dan sebagainya. Kalau kita tengok situasi hari ni macam mana? Macam mana kita nak ingatkan dia orang ni jangan terlalu tamak ke? Katakan macam tu. Kadang-kadang kita berebut sehingga kita bergaduh sesama ahli keluarga. Apa pandangan Mat Adam? Kalau saya boleh tanya soalan ni mengejut sikit agaknya. Okay. Saya cuba jawab. Boleh. Prof. Okey, itulah banyak daripada sekeliling kita ramai yang tak bersyukur apa yang Allah bagi kat kita. Semua sebenarnya rezeki. Betul. Kesusahan tu pun rezeki untuk kita belajar. InsyaAllah. So, kebaikan atau kekayaan pun adalah rezeki, dan di sebaliknya juga adalah it's also a responsibility. Dia pun jatuh kepada, dia pun adalah dugaan juga. Kesusahan atau kesenangan, dua-dua bagi saya adalah dugaan. Macam mana kita nak kontrol diri kita apabila kita berada di kesusahan atau kekayaan. Sebab saya ada kenal orang-orang apabila diorang sudah menjadi kaya, dijadi lain. Ada juga yang miskin, tapi disebabkan kesusahan, perangai pun jadi lain. So macam mana kita nak kita kena selalu tegur. Betul. Secara baik kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita di dalam keadaan ini, kita kena sentiasa tegur diorang, bawa diorang kembali betul-betul di dalam Islam. Dan juga saya nak cakap Ustaz, sebab ini termasuk di dalam perangai tau. Ini adalah perangai, kan. So perangai ini
sebenarnya kita boleh ajar Betul. apabila orang ni membesar. Maksud saya, dari kecil siapa yang mengajar budak-budak adalah mak ayah. Ya. Betul. Kalau tak ada mak ayah adalah abang atau kakak. So macam mana kita nak ajar seorang budak ni menjadi orang yang betul-betul sopan. Dia boleh kontrol kesusahan atau kesenangan nanti. So apa yang saya sebenarnya nak cakap kat sini, kalau boleh kita ajar budak-budak menjadi seorang yang baik daripada kecil lagi sampai dia membesar, supaya bila dia membesar nanti dia tak bergaduh berabut dengan kambing. Betul. Itu satu huraian yang sangat menarik, kerana daripada kecil kita didik mereka. Kalau dah daripada kecil kita ajar mereka tamak, bersifat haloba, nakkan harta orang lain sampai mencuri dan sebagainya, Pelakuan-pelakuan ni lah akhirnya bila mereka besar menyebabkan mereka jadi melakukan kerosakan. Sebagai contoh, maknanya dia ambil harta orang lain dan sebagainya. Dan kita nak tanya banyak lagi soalan kepada saudara Mak Adam. Jangan ke mana tuan-puan, kita akan bertemu lagi selepas daripada ini dengan perbincangan yang lebih menarik. Jangan ke mana-mana, bertemu lagi selepas ini. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu. Dapatkan yang original. Dapatkan yang original. Masya-Allah. Subhanallah. Subhanallah, sesungguhnya permata iman itu sendiri kan, dan juga bagaimana cara kita untuk kita senantiasa menyuburkan iman kita. Subhanallah, pastinya dengan amal soleh, bersahabat dengan orang soleh, menjaga hati, baca Quran dan sebagainya. Jadi hari ini kita rasa cukup bertuahlah kerana kita dapat bersama dengan Abang Mak Adam, Prof, dapat berkongsi dengan kita pada hari ini bagaimana pengalaman beliau bersama dengan Islam daripada Filipina sana ke sini kan, dan tadi pun dah kongsikan bagaimana cara tadi kan untuk kita mendidik anak-anak kita ataupun adik-beradik kita supaya mencapai akhlak yang baik. Jadi seterusnya Prof, kita nak berkongsi juga dengan Abang Mak kita. Baik, lepas ni kita akan ada lagi soalan-soalan yang akan ditanyakan kepada saudara Mak Adam kita. Tapi sebelum tu seperti biasa kita ulang kaji sikit. Kita ulang kaji sikit daripada halaman yang ke-455, yang mana dalam halaman ini Allah Ta'ala menceritakan, kalau sebelah tadi 454 Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Daud. Halaman yang ke-455 Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub ni menarik kerana dia ditinggalkan oleh keluarga dia. Yang ni kita nak baca sedikit dan kita akan tanya kepada saudara Mak Adam sedikit tadabbur kita ataupun apa yang kita boleh hayati daripada ayat ke-41 daripada surah Sad ini, iaitu mengenai tentang kisah Nabi Ayub. Kita sama-sama bacakan dengan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Prof Dr. Abang Mak Adam. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, tadi dah dengar suara kami berduet, kami berduet nasyid tadi. Kali ni kita nak berduet pula baca ayat yang ke-41 ni dengan Abang Mak kita. Silakan. Okey.
A'udzubillah. Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula. Sambung. Oh, baru ingat, baru nak dengar tarik tadi. Subhanallah. Baik, saya sambung ayat yang ke-41 Bismillahirrahmanirrahim. Walqur 'abdana Ayyub إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-41 Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Yang kalau tuan-puan masih lagi ingat, kisah Nabi Ayyub ini adalah seorang Nabi yang ditemui ataupun yang ditimpa sakit sehingga 18 tahun sakitnya, dan dia ditinggalkan ataupun isterinya sehingga ke tepi, orang-orang yang rapat dengannya semua lari daripada dia, anak-anaknya semua telah tiada. Lalu ini adalah pengajaran buat diri kita sebenarnya. Ketika kita sihat, kaya dan sebagainya, orang rapat dengan kita. Tetapi ketika kita miskin ataupun tidak ada duit dan sebagainya, orang jauh daripada kita. Jadi kita nak cuba tadabbur sedikit daripada ayat ataupun kisah tentang Nabi Ayyub ini. Kalau kita tanya kepada saudara Mak Adam, kalau ada pengalaman ke tengok, ataupun Mak Adam sendiri pengalamannya kalau dengan Islam, orang makin dekat ke, makin jauh ke, ataupun ketika orang kita tengok orang kaya, orang dekat dengan kita, kalau kita tak ada duit, orang jauh daripada kita, macam mana? Ada tak pengalaman ataupun perkongsian tentang Islam ataupun kedudukan macam tu? InsyaAllah ada. Ada. Okay. Masa dulu-dulu, masa saya nak masuk Islam, keluarga saya, okey, sebelum ni, masa saya kecil sampai membesar, ayah saya adalah seorang yang selalu ajar saya tentang agama. Lepas tu, ni masa saya nak masuk Islam. So saya sangat amat takut nak tanya ayah saya nak convert. So apa saya buat, saya tanya mak dulu. Tanya mak dulu sebab mamas boy kan. Mak kita ingat mak akan bagi okey, boleh. So apabila saya tanya mak saya nak masuk Islam, dia menangis. Dia menangis, dia cakap tak boleh. You suruh awak punya future wife masuk agama kita. Lepas tu saya cakap dengan mak saya, itu tak boleh, memang tak boleh. Sebab dia Islam. Dia menangis, dia marah sikit, dia suruh saya tanya ayah saya. So masa tu saya sangat takut. Tapi ada benda yang berlaku sebenarnya. So saya beranikan diri, tanya ayah. Ayah, saya nak masuk Islam sebab saya nak kahwin seorang Islam. Tapi masa tu apa yang berlaku sangat pelik dan sangat luar biasa bagi saya. Sebab ayah saya tanya satu soalan je. Dia tanya saya, awak gembira tak? Lepas tu saya cakap, ya. Lepas tu dia jawab, okey, pergi. Dia cakap macam tu je. Lepas tu saya terkejut. Masa tu saya sangat terkejut. Saya cakap terima kasih ya. Lepas tu kemudian saya dah kahwin dengan seorang Islam. Saya dah menjadi Islam. Subhanallah.
Masih keluarga saya Oh. keliru. Masih diorang bertanya-tanya, awak okey-kah kat sana? Apa yang berlaku kat sana? So, diorang punya minda terbuka. Semasa isteri saya balik di Filipina, seorang tanpa saya. Masya Allah. Isteri saya balik seorang, sebab masa tu saya tak boleh balik. Saya kena duduk di Malaysia untuk dapatkan PR. Saya kena tak boleh keluar semasa 5 tahun. Dia balik dulu sebab ada benda yang penting yang berlaku. Sampai tahap isteri saya balik di Malaysia, ayah saya call. Ayah saya cakap macam ni, Mark, kalau awak menyakiti isteri, lupakan saya sebagai ayah awak. Masya Allah. Masya Allah. Lepas tu saya cakap, ui, dahsyatnya isteri saya dibuat apa kat situ. Mak saya terbuka, adik-beradik saya dah mula menghubungi dia. Alhamdulillah. Yang last kali tu sebelum saya balik, sebelum pandemik, mak saya sudah bertanya-tanya Masya Allah. tentang Islam. Sampai dia cakap dia nak masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah. Lepas tu saya cakap, saya tak paksa mak. Pilihan mak nanti, mak betul-betul Betul. kenal dulu. Lepas tu saya balik nanti, kita bincang balik. Tapi masa tu dah Start. COVID Dah start. 2 tahun. Ya. Kan? So insya-Allah saya harap saya boleh bawa dia Amin. Masya Allah. masuk ke Islam. Amin. Masya Allah. Prof, InsyaAllah. InsyaAllah. nak mencelah sikit. Boleh, Maaf, boleh. Sila. So, nak ambil kesempatan bersama dengan Abang Mat. Saya nak tanya satu. Ketika Abang Mat beritahu kepada Mak tadi tu kan, Mak cakap tadi, Mak menangis, kan? Mak menangis bila mendengar berita Abang Mat untuk kembali kepada Islam, kan? Masa tu, apakah satu perasaan yang mungkin boleh Abang Mat kongsikan kepada kita semua? Bagaimana rasa bila kita bagi tahu apa yang kita nak tu, sehingga mengalirkan air mata ataupun kesedihan kepada ibu kita? Sangat. Sebelum kita minta izin dan apabila kita rasa bila saya minta izin ni mak akan sakit ni, so apa yang kita perlu buat kan. So masa tu memang sakit lah. Subhanallah. Saya rasa sakit. Tapi saya dalam keadaan di mana hati saya dan minda saya sangat percaya dengan sesuatu. Tekad, subhanallah. Saya percaya dengan sesuatu. So saya kena kongsi. Subhanallah. Saya kena kongsi dengan mak dan ayah. Saya kena minta izin. Masya Allah. Subhanallah. Sebab kita kena minta izin, Ustaz. Ya. Betul. Tak boleh langgar. Ya. Macam tu buat ni, buat tu. Kita kena minta izin. Walau bagaimanapun dalam keadaan apa kita berada, so minta izinlah ayah dengan ibu. Masya Allah. Kan? Ya, sebab tu Prof, kalau kita tengok para sahabat kan, antaranya Mus'ab bin Umair, walaupun ibunya sehingga membuanglah daripada seorang yang kaya raya, sehingga kan pakaiannya pun compang-camping. Kenapa? Kerana dia memilih Islam, kerana dia ingin memilih Nabi SAW. Begitulah betapa hebatnya keyakinan orang yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk mendapat keyakinan. Jadi itu yang tanya tu, maknanya keyakinan abang mak kita untuk kembali kepada Islam. Tengok Allah aturkan ibu bapa, mak ayah boleh terima, adik-beradik semua. Subhanallah. Betul. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Mak dan juga Ustaz Migzi. Macam mana sebenarnya ada beberapa orang sahabat awal-awal dalam keislaman mereka tu memang menghadapi sedikit situasi. Contoh macam Saidina Mus'ab tadi, kemudian Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sama juga mak dia tak boleh nak terima, tetapi perlahan-perlahan lama-lama menerimanya. Tetapi apa yang penting, apa yang dilakukan macam Saidina Abu Hurairah, dia minta kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya, lalu Rasulullah doakan ibunya, mudah-mudahan boleh menerima keadaan tersebut. Dan yang lebih menarik lagi, Rasulullah tak pernah suruh kita
maknanya Rasulullah suruh kita sentiasa melakukan kebaikan kepada ahli keluarga kita, tidak kira sama ada dia memeluk Islam ataupun tidak. Yang ini yang ditanya oleh Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma tanya kepada Rasulullah, ini ibu aku datang ni, boleh tak aku nak buat baik kepada dia? Rasulullah kata kena buat baik. Dengan ibu ayah kena buat baik macam mana keadaan sekalipun. Dengan keluarga kena buat baik. Kalau dia baik, kalau dia dekat, dia sihat ke dia tak sihat, kita kena sentiasa rapat dengan dia. Ini pengajaran yang kita ambil daripada kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub tengok dia kesian, maknanya bila dia dah sakit orang lari daripada dia. Sedangkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, apabila kita berada dalam keadaan sekalipun macam mana sekalipun, kita hendaklah bersama dengan ahli keluarga kita, rapat dengan mereka, bantu mereka sekiranya mereka memerlukan. Baik, kita masuk kepada halaman yang ke-456, yang mana di sini Allah Ta'ala juga ada menyebutkan nama beberapa Nabi yang lain, tetapi kita ambil satu ayat mengenai tentang peringatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sebenarnya beberapa orang Nabi juga disebutkan di sini, dan Allah Ta'ala menceritakan tentang Quran ini adalah satu peringatan. Allah Ta'ala ada menceritakan tentang Quran ini satu peringatan, tetapi tidak mengapa kita ambil ayat mengenai tentang Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-45 insya-Allah. 45. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Prof, Dr. Abang Mak Adam, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Quran, ibu ayah, yang saya kira hari ini barangkali ada yang sedang ada majlis kenduri kan, walimah dan sebagainya. Tahniah diucapkan, barangkali ada anak-anak yang kahwin ke dan sebagainya. Namun sama-samalah kita juga terus menjaga SOP kita supaya kita dapat terhindar daripada wabak ini ya. Subhanallah. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-45 Prof. Betul. Ayat yang ke-45. Jadi mungkin kita nak tanya juga Abang Mak Adam, mungkinlah ada bacaan-bacaan yang Abang Mak Adam suka dengar, ataupun ada qori-qori ataupun ada imam-imam ke yang mungkinlah boleh share, boleh kongsi dengan kami nanti insya-Allah. Jadi saya nak baca dulu, tak izin guru vokal saya nak baca ayat yang ke-45 di halaman yang ke-456. Kita baca sama-sama, jom insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan ayat yang ke-45 Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hamba-hamba kami iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ayat ataupun penceritaan mengenai tentang Nabi Ibrahim ini mengingatkan kita bagaimana Nabi Ibrahim sendiri melalui pengalaman yang mungkin ada dikongsikan tadi oleh saudara Mak, iaitu sebenarnya Nabi Ibrahim ni ayah dia pun sama juga. Ayah dia adalah tak setuju dengan agamanya, dan dia dia berbincang dengan ayah dia, sehingga ayah dia kata kalau kau tak setuju kau pergilah. Macam tu gambaran dia mengenai tentang Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim sabar dengan ujian dia, dan dia bersikap tenang, dan akhirnya dia berjaya mendidik ahli keluarganya menjadi baik dan sebagainya. Ini adalah pengajaran yang penting juga. Mungkin juga kita boleh tanyakan kepada saudara Mak sendiri, bagaimana, apakah ujian-ujian, maknanya setelah mungkin memeluk Islam ini ataupun menerima Islam, bagaimana ujian yang berlaku dalam ahli keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, ataupun dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri pun rasa
sebelum ni tak boleh buat, ni boleh buat ke tak boleh buat ke, macam tu. Ada tak ujian-ujian yang dilalui sepanjang menerima Islam? Ada ujian-ujian ni semestinya ada. Ada, betul. Ya, tapi di segi ini kebanyakan daripada sebenarnya diri sendiri. Ujian-ujian ni kita yang sebenarnya buat. Kan? Kalau ujian nak masuk Islam dulu sudah habis. Ada kawan-kawan yang cakap jangan masuk. Kan? Ada yang jangan masuk sana. So tapi kita kena tetap dengan kepercayaan kita. Dan ujian yang lain tu masuk daripada diri sendirilah. Kadang-kadang disebabkan keletihan, so kita kadang-kadang lupa nak habiskan solat. Kadang-kadang bila sangat sibuk bekerja, kadang-kadang kita lupa, kan? Tapi dalam hati sentiasa ada. Masya Allah. Allah sentiasa ada. Masya Allah. Kan? Itu saja yang ujian sekarang, Prof. Kebanyakannya ujian daripada diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya Prof, ya, diri sendiri. Saya rasa. Betul. Kan? Sebab ada kadang-kadang kita terpengaruh dengan benda-benda yang tak elok. Lagi-lagi sekarang kan, dalam teknologi kita sekarang ni. Betul. Contohnya apabila niece atau nephew termasuk ke laluan yang lain, kita pula sudah marah, dah penat. Kenapa awak buat macam ni? Tapi kita tak sedar, kan. Sepatutnya kita ajar diorang pelan-pelan. Dan kita kena cakap dengan diorang pelan-pelan. Dan diri sendiri ni, saya mengaku apabila saya sibuk sangat bekerja, nak cari makan untuk keluarga yang besar, saya lupa solat. Saya tak baik. Allah. Masya-Allah. Bukan begitu. Maknanya begini, kalau kita perhatikan ayat penghujung daripada Al-Quran, sebenarnya daripada surah Sad ni penghujungnya Allah Taala mengingatkan kita. Kalau Ustaz Tirmizi boleh perasan ayat yang ke-87, Allah Taala kata in huwa illa dzikrun lil alamin, bagi seluruh alam, bahawa kalau kita dalam keadaan terleka, sebenarnya mungkin ada beberapa perkara yang boleh kita ambil peringatan. Yang pertama, mungkin juga kita menyiapkan jadual kita. Kadang-kadang betul juga macam saudara Mak Adam ceritakan tadi, dengan sibuk dengan jadual. Jadi kita datangkan jadual kita sendiri. Mudah-mudahan dengan jadual yang Allah Ta'ala dah susun pagi, petang, tengah hari untuk solat dan sebagainya, kita lebih bersikap berdisiplin dan mungkin kita boleh memperbaiki dari aspek di situ. Dan sebenarnya yang kedua juga yang tak kurang penting, yang kita belajar daripada Al-Quran juga sendiri sebenarnya adalah daripada kawan-kawan. Kan macam yang saudara Mak Adam cerita tadi, bagaimana kawan-kawan ni penting dalam membantu kita untuk mengingatkan kita tentang perkara ataupun kewajipan ataupun perkara yang mungkin kita perlu lakukan. Dan apa yang disebutkan oleh saudara Mak Adam tadi sebenarnya sangat menarik. Dia adalah muhasabah sama-sama. Bukan kita kata dia ataupun orang lain, tetapi kita sendiri sebenarnya yang menjadi sepatutnya peringatan buat diri kita, yang boleh kita bangunkan diri kita dengan kebaikan. Dan saya bagi sesi yang dah hampir nak habis ni, saya serahkan kepada Ustaz Tarmizi kalau ada kesimpulan dan soalan kalau nak tanya last sebelum kita tutup dengan doa. Boleh. Dibimbing oleh Ustaz Boleh, Tarmizi. Prof. Saya satu je, saya ikuti juga perkembangan Abang Mat, kan. Ada misi bersama dengan NGO, dengan Suara Akademi, bantu ketika banjir tahun lepas, ketika untuk masa-masa banjir, kan. Dan yang saya nak tanya yang akhir ini, iaitulah perasaan Abang Mat Adam apabila pertama kali menjejakkan kaki ke Makkah Al-Mukarramah, melihat Kaabah tu. Boleh tak kongsi dengan kami semua bagaimana perasaannya yang boleh digambarkan dalam masa yang ringkas ini untuk kami sama-sama hayati, insya-Allah. Sangat istimewa kalau kita kaji balik apa yang saya cakap dari awal program tadi.
sampai saya menjadi Islam, Ya. diberikan pula peluang untuk pegang Kaabah. Masya Allah. Masya Allah. Saya duduk je ke situ, cium Kaabah, dan perasaan saya masa tu, saya nak kongsikan, masa saya pegang Kaabah dan cium Kaabah, selama 10 minit, 5 minit, dia semua benda jahat Ustaz yang saya buat sebelum ni, dia kembali laju mungkin, dia macam dia fast forward atau fast rewind kan. Dan saya rasa, Tuhan, saya ada kat sini, awak bawa saya kat sini, syukur alhamdulillah. Masya-Allah. Saya sebenarnya tak tahu nak cakap apa, Ya, Ustaz. subhanallah. Sebab peluang yang diberikan, petunjukan yang diberikan kepada saya sangat luar biasa Subhanallah. Masya Allah. sebagai seorang mualaf. Masya-Allah. Dan saya kena pegang benda tu kuat-kuat. Amin, amin, amin ya Rabb, mudah-mudahan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita berada di hujung. Kita nak tutup perkongsian kita pada hari ini dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa mak ayah kami, dosa muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, mak ayah mertua kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kepadamu ya Allah, suburkanlah petunjuk dan hidayah yang Kau kurniakan kepada kami, memandu kehidupan kami ya Allah, cahaya iman, cahaya hidayah. Mudah-mudahan ya Allah memandu kami untuk terus berbakti dan juga beramal saleh, menuruti segala kehendak dan perintah-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Jadi mudah-mudahan Allah SWT perkenankan doa kita dan kita nak terus memujuk hati kita, dipermudahkan Allah SWT untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, untuk kita terus menjabarkan Al-Quran, mendirikan institusi pengajian Al-Quran dan juga menyuburkan Al-Quran di kalangan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak ucap terima kasih banyak, jazakumullah khairal jazak, kepada tetamu undangan kita Prof, yang bahagia saudara Mak Adam. Lepas ini harap-harap jangan seriklah untuk datang lagi berkongsi dengan kami, insya-Allah. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Dan juga banyak Ustaz, Prof. Ya, dan kita nak ucap terima kasih juga kepada bahagia Prof Dr. Ahmad Sanusi yang berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. My Quran Time, jangan lupa untuk saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok, dan pastinya besok kita akan meneruskan pengajian kita di halaman yang baru, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.